Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. Sambungan lagi berkaitan dengan huraian daripada suratul Asri. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr dengan makna masa. Karena masa ni az-zaman alladhi yamurru bihin nas. Masa ni detik yang dilalui oleh manusia. Daripada satu masa kepada satu masa, daripada satu hari kepada satu hari, daripada satu jam kepada satu jam, daripada satu minit kepada satu minit, daripada satu saat kepada satu saat. Maknanya bergerak semua masa ni, beredar semua masa ni. Lamma fihi min al-'ibri wa taqallubatil lail wan nahar. Dalam masa tu ada berbagai pengajaran. Dalam masa tu ada pengajarannya. Antaranya ialah berlakunya silih berganti malam dan siang. Waktu malamnya ada kelebihannya, waktu siangnya ada kelebihannya. Adanya kelebihan. Allah Ta'ala jadikan waktu malam, ada kelebihan waktu malam. Waktu siang Allah Ta'ala jadikan waktu siang, ada kelebihan waktu siang. Cuma bagi orang yang rugi saja, dia tak ambil kelebihan-kelebihan yang ada pada waktu, pada masa sebenarnya. Kerana dia berkait dengan ayat yang selepas daripada itu, ialah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan amal-amal soleh. Padahal kalau kita baca hadis-hadisnya, Allah Ta'ala janjikan dengan satu masa yang mustajab. Allah janji ada dalam sehari-hari. Hak mingguan tu mingguan lah, hak tahunan tu tahunan lah. Tapi berlaku setiap malam ialah ada waktu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, waktu yang mustajab. Waktu bila kita minta, Allah Ta'ala beri. Bila kita mohon, Allah Ta'ala beri.
Masalahnya iman kita, kelemahan iman kita, tak yakin dengan janji-janji Allah. Padahal Allah ni tak mungkin janji sebenarnya. Mustahil bagi Allah Ta'ala mungkin sebab sifat mungkin janji ni sifat tak molek. Sifat sesama manusia pun kalau ada mungkin janji ni sifat yang tak molek. Maka sudah tentulah bagi Allah mustahil lah sifat tak molek ni. Bagi manusia pun tak molek mungkin janji ni. Iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji mungkin janji ni. Kalau kita baca hadis ni, setiap malam ada satu saat, satu ketika Allah Ta'ala akan memperkenalkan apa yang dipohong oleh hamba-hamba ni. Cuma tidak ditentukan dengan secara detail. Maka ulama bahaslah 1/3 malam. Jadi kalau kita misal kata istiqamah, sentiasa berdoa waktu-waktu yang dijanjikan, boleh jadi berlaku pukul 2, boleh jadi berlaku pukul 3, boleh jadi 3:30, boleh jadi pukul 4, boleh jadi 4:30. Walaupun kita tak tahu waktu yang telah ditentukan adanya saat yang mustajab, tapi berlaku pada waktu itu kita bermunajat dengan Allah, kita minta dengan Allah, pasti Allah Ta'ala tunaikan hajat-hajat kita. Segala permasalahan dalam hidup kita. Kadang-kadangnya kita ni lebih bergantung kepada orang. Lebih bergantung kepada orang lain. Diri sendiri tak bersungguh. Tak bersungguh. Bolehlah kita minta tolong orang, semaya hajat, ramai-ramai minta tolong. Tapi diri sendiri, usaha diri sendiri. Sebab tu dijanjikan dalam masa malam tu ada saat yang Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala akan memperkenalkan permohonan hamba-hamba dia. Apa masalah? Minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah dulu. Jangan minta dengan manusia. Manusia ni apa sangat? Manusia sendiri itu banyak kelemahan. Allah kamalat, sifat yang maha sempurna. Tapi kita ni kalau berlaku masalah-masalah dalam kehidupan, nampak manusia dulu daripada memohon kepada Allah. Padahal Nabi ajar dah. Nabi ajar dah. Iza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu memohon, minta dulu dengan Allah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Dalam surah Fatihah kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana tak berapa faham surah Fatihah juga, lebih nampak orang lah daripada Allah. Padahal sebut dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau dah ya Allah kami sembah, akan dikau lah ya Allah kami minta tolong. Minta tolong. Jadi dalam masa ni Allah Ta'ala jadikan tukar ganti siang malam ni adanya kelebihan-kelebihan dengan masa yang Tuhan janjikan. Termasuklah saat yang mustajab. Kalau hari Jumaat pula memang ada hadis menyebut satu saat ya bila kita minta Allah Ta'ala perkenalkan. Cuma masa mana hari Jumaat? Masa mana hari Jumaat? Hari Jumaat ni luah. Start daripada pagi subuh dekat. Sapalah tenggelam matahari. Masuklah waktu hari lain. Jadi ulama-ulama letaklah lebih kurang, letaklah waktu yang dijanjikan saat yang mustajab tu. Ada kata di antara dua ketebah. Antara dua ketebah. Ketebah yang pertama dan ketebah yang kedua.
Jadi sebab tu doa saat tu. Ada kata lepas asar. Dah lepas asar panjang juga. Tak. Lepas asar nak duduk cokoh lepas asar nak sapa masuk waktu maghrib hari Jumaat ni, susah juga. Tapi ada rasa. Kalau betul sungguh antara dua Oktober, alhamdulillah, masa tu kita berdoa belakang dah. Lepas tu lepas asar, sekiranya berlaku lepas asar, antara lepas asar hinggalah gelar matahari maghrib tu, ni lemus kita. Sekejap boleh lah, tapi nak rapat sampai maghrib tu tak gerak. Tak gerak. Tak ada kerja dah, tapi tak gerak. Kerja apa lagi lepas asar ni? Tak kerja dah lepas asar je, rehat dah. Tapi rehat kena kopi sedap. Rehat kena kopi sedap. Tapi rehat cokoh duduk dalam masjid dan surah ni, tak gerak rasa. Tapi waktu tu waktu mustajab tu sebenarnya. Dia jadi bahawa dia para ahli ulama lah. Begitulah bulan Ramadannya, Arafahnya. Tak apalah tu. Tapi nak ayatnya dalam masa yang Allah Ta'ala jadikan itu adanya kelebihan-kelebihan. Allah Ta'ala jadikan cahaya yang gelap. Allah Ta'ala jadikan kegelapan, dan Allah Ta'ala jadikan cahaya yang terang menderang. Ada ketikanya kita perlu kepada gelap, ada ketikanya kita perlu kepada terang. Tak semua cerah, main cerah semua, penat kita. Tapi kalau main gelap semua pun penat juga. Tengok Allah Ta'ala jadikan masa untuk kita. Tapi walaupun dengan kelebihan yang Tuhan jadikan masa ni, manusia ni tak fikir. Sudah tentulah bila berlakunya silih berganti macam tu, adanya yang kita panggil mimma yadullu ala wujudi sani' azza wa jalla. Sudah tentulah ada pencipta dia. Bukan saja-saja dia jadi masuk itu. Adanya khalik, adanya sani', adanya pencipta. Adanya pencipta. Macam kalau kita tengok ni lampu ni, kalau tutup gelap, kalau buka cerah. Sudah tentu ada orang buka, sudah tentu ada orang tutup. Maka alam yang kita tengok, perubahan alam siang malam apa ni, adanya ketika gelap, adanya ketika cerah ni, takkanlah tak ada pencipta. Kita kena yakin adanya pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kepada kita bahawa hak berlaku, masa yang berlaku kepada kita ni adanya pencipta. Wa ala tauhidihi wa kamali qudratihi, menunjukkan bahawa Allah yang Maha Esa, ia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tak ada siapa boleh arah Allah. Tak ada siapa boleh nak kasar buat gini. Dah, tak ada siapa. Kalau kita ni ada juga kelemahan nak buat, ada orang mari tegur, ada mari larat. Tapi bagi Allah tak ada. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah saja bagi Allah. Allah Ta'ala nak jadikan setiap perkara dengan dia, kalau Allah Ta'ala nak jadi, maka jadi. Dengan dia berfirman jadi. Tak ada siapa nak boleh halang kekuasaan Allah Ta'ala. Kuasa Allah ni tidak terbatas. Tapi oleh kerana lemahnya kita tak yakin dengan Allah. Ini masalah. Lemahnya kita menyebabkan manusia rugi kehidupan dia di dunia, kerana dia tak yakin dengan Allah. Padahal Allah Ta'ala sebut dah, masa kehidupan atas dunia ni adalah satu ujian saja, bukan tempat pembalasan. Ujian. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati ini adalah untuk menguji siapa yang elok amalan dia, siapa hak juru. Bukan nak tunjuk ke orang kita juru. Allah tunjuk ke orang jadi gapo. Orang boleh gapo kita.
Bila kita buat molek, tunjuk niat nak tunjuk ke orang. Lepas tu orang tengok kita juru tu, dia boleh bigap apa kita. Paling-paling tinggi puji ya tak? Juru demo. Itu ya kan? Lepas tu gap dia pergi kesan. Tak ada. Tapi herannya, pandai tipu daya syaitan ni, buat amalan sikit, mari berasa di hati. Mari nak suruh orang tengok, mari nak suruh orang puji. Padahal manusia boleh balas gapo lah. Padahal Allah janjikan segala amal-amal soleh Allah yang akan balas. Bukan manusia balas. Tapi hati kita kena pusing, tubik-tubik kan orang. Payuh ni. Payuhlah nak bersih hati daripada sifat ni. Payuh sungguh. Kalau tak buat tak apa. Kalau buat nak mari selada. Pelik. Itu yang kita mesti buat tu. Tak buat tak mari. Bila kita buat amal-amal soleh ni, dia mari selalu. Dia marilah sifat-sifat ni. Sifat-sifat amal sememah. Jadi menunjukkan bahawa adanya pencipta Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang mana kekuasaan Allah Ta'ala tidak terbatas. Tidak terbatas. Cuma kita yakin ataupun tidak. Kemudiannya Allah Ta'ala bersumpah dengan masa yang demikian, menunjukkan manusia ni ada yang rugi, ada yang celaka, akan berlakunya kepada manusia kesesatan, dan ada manusia yang memilih kebenaran. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa ni, ada orang ni rugi dalam kehidupan dia. Macam mana dia boleh rugi kehidupan dia ni? Kerana dia hanya menupu kerja-kerja duniawi dan menyeleweng daripada kebenaran. Sama ada dalam urusan perniagaan, urusan kehidupan mereka berada dalam kerugian, dalam kebinasaan, malaikat dikecualikan oleh Allah sebagaimana ayat yang disebut selepas. Menunjukkan bahawa ada manusia yang rugi. Hidup atas dunia ni ada manusia yang rugi. Ada. Allah Ta'ala sebut, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni hidup dalam keadaan rugi. Jadi kehidupan atas dunia ni, antara yang disebut manusia yang rugi itu manusia yang hanya nampak kehidupan duniawi semata-mata, tanpa melihat bagaimana pembalasan di hari akhirat. Sebab tu kita ni hubungan iman, hubungan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat sentiasa disebut dalam hadis-hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Bila beriman dengan Allah, kena beriman dengan hari akhirat. Karena banyak janji-janji yang benar, yang kekal, yang akan berlaku bila di hari akhirat. Di hari akhirat. Tapi kerana manusia hidup dalam keadaan rugi, urusan duniawi, mereka tumpu hanya semata-mata nak hidup saja. Padahal dia tahu tak kekal pun. Kaya macam mana pun tak kekal. Berpangkat tinggi macam mana sekalipun tak kekal. Hebat macam mana pun tak ada gapo pun. Kita ambil contohlah. Bila kita mati, nama baru tak panggil kita. Apa panggil mayat gitu ya? Tak gitu. Apa panggil mayat tu? Tak gitu. Nama kita orang duk panggil-panggil kan. Tak kira lah. Nama apa? Nama Abdullah ke? Nama Yusuf ke? Orang tak panggil Gami Yusuf ke? Bila mati. Ada? Gami Yusuf ke? Mana Yusuf? Tu mayat tu lah. Mayat. Orang akan panggil mayat je. Pergi usul mayat ni. Pergi ambil jenazah ni. Mana suruh gitu.
Hok hidup puji waktu kita hidup atas dunia tu orang sebut macam nama kita. Hebatlah Yusuf tu. Hebatlah Muhammad tu. Hebatlah Abdullah. Tapi bila kita mati orang sebut mayat pun. Tak sebut nama dah. Setakat ni kita tak dengar lagi. Pergi sembahyang mayat kan. Sembahyang jenazah. Orang, kalau nama, bisa kata nama Abdullah, saya kata. Pergi ambil Abdullah Pak mari dekat. Tak ada. Orang sebut mayat. Paling-paling tinggi kak. Kalau orang tak tahu kak, mayat siapa? Tak ada lah katanya. Tapi berurusan bila kita mati ni kak, orang panggil mayat jenazah. Mayat jenazah. Tu je sebenarnya. Nama kau tak sebut. Nak menunjukkan bahawa itulah kehidupan dunia. Kita duduk agung-agung sangat sehingga lupa bagaimana kehidupan kita di hari akhirat. Ini orang yang rugi sebenarnya. Ini orang yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata la tasubuddah fa innallaha huwaddah. Jangan kamu mencela masa kerana Allah itu sinonim dirinya dengan masa. Kita tak boleh nak cela masa. Tak boleh nak kata masa kawan dua-dua selaka maulid. Apa masa dak gapo? Mau ke masa. Masa tak rugi, kita yang masa, kita yang rugi dengan masa tu. Tapi kita nak marah dengan masa. Contohnya waktu kita muda dulu. Allah rugi salah kawan. Tu tak apalah. Bila masa kawan muda dulu. Ni kadang-kadang ni duk marah ke masa. Oh cepatlah masa. Sedap. Siapa buat masa tu? Siapa yang buat masa tu? Sedap. Duk main marah ke masa. Walaupun masa bergerak cepat semakin cepat pun. Tapi atas kita lah isi dengan masa tu. Memanglah kita tengoklah ni perubahan masa ni memang cepat. Tak tahulah peredaran dia macam mana, otak kita ni sibuk macam mana, tapi kita berasa sehari-hari ni macam laju sangat. Kalau orang tak isi dengan masa dia tu, maka dia akan habis dengan begitu saja. Memang seminggu-seminggu kita tengok cepat, sebulan-sebulan cepat, setahun-setahun cepat. Cepat. Menunjukkan bahawa masa ni Allah yang ciptakan. Siapa yang tak manfaat dengan masa, maka dia hidup dalam keadaan rugi. Jadi kita tak boleh nak kata ke masa lah. Tak boleh nak kata ke masa. Yang ruginya adalah kita sebagai manusia. Kemudiannya ayat ini kata ulama tafsir Ar-Razi katabihu ala annal asla fil insan an yakuna fil khusran. Katanya ulama tafsir Ar-Razi ini, dia kata ayat ini menjelaskan peringatan kepada manusia bahawa mereka berada dalam kerugian dan kekecewaan. Kecewa manusia ni di hari akhirat. Ramai manusia yang kecewa sebenarnya. Ramai manusia yang rugi. Kenapa? Kerana bila kita baca hadis, mana ramai ahli neraka dengan ahli syurga. Kalau kita baca hadis-hadis, ahli neraka lebih ramai lagi berbanding dengan ahli syurga. Itu hari akhirat. Atas dunia pula. Kita ambil orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam dengan orang yang selain daripada Islam. Seluruh dunia. Apabila kita tengok peta lah, ataupun orang yang buat kajian lah, kita bilangnya penduduk manusia atas dunia ni. Bila tengok secara keseluruhan bilangnya penduduk manusia 1/3 saja orang Islam. Hak dua lagi orang bukan Islam. Situ menunjukkan bahawa ramai orang bukan Islam daripada orang Islam. Maka kita diajar dalam agama kita, Islam mengajar Islam hanya agama yang diredai oleh Allah. Memanglah siapa-siapa yang mati selain daripada agama Allah Islam, maka dia adalah rugi. Kenapa? Kerana jelas Allah Ta'ala sebut wa man yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang sesiapa yang mencari kehidupan selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Maka di hari akhirat orang ini akan
tergolong di kalangan orang Yahudi. Belum lagi kita pecah orang Islam berbagai-bagai aliran, ada sesat, ada apa tu. Tapi nak ayat secara umumnya orang bukan Islam lebih ramai lagi berbanding dengan orang Islam. Menunjukkan bahawa manusia ni rugi hidup pada hari akhirat, kerana tak boleh nak beza mana dia yang hak, mana yang batil kehidupan atas dunia. Kadang-kadang kita ambil contohnya, orang yang melakukan dosa ni, maksiat ni, contohnya kita ambil hak berlaku dalam masyarakat kita. Kalau orang buat sudah balik, ia berakal, ia sapa ilmu kepada dia, benda siapa ya, benda biasa, benda yang orang kata patut tak berlaku dah. Tak tutup aurat, keluar rumah tak tutup aurat. Nak kata tak sapa lagi ilmu berkaitan dengan tutup aurat tu tak munasabah rasa dengan dunia lain. Tapi apa tak tutup juga, tak apalah kita kata tak dapat hidayah. Kita lah katanya, bukan dia kata, kita yang kata. Apa ajak-ajak dah, tapi tak dengar juga. Tak apalah, insya-Allah satu hari nanti dapat hidayah lah dia tu, insya-Allah. Ya, jadi masalahnya kadang-kadang orang yang buat tu kata tu masalah. Macam dia tahu dia dapat hidayah, dia tak dapat hidayah. Ni masalah. Bagaimana hamba tak dapat hidayah lagi? Macam mana ni? Dia boleh tahu diri dia tak dapat hidayah. Ia lebih teruk lagi kadang-kadangnya dia tak terasa berdosa maksiat dia buat. Bahkan dia akan berhujah, dia akan berdalil, dia akan kata mana? Orang semaya ke, orang tutup aurat ke, jahat semacam. Bila kita kata apa kata gitu, apa kata orang semaya, orang tutup aurat jahat, semaya dia comel dah, tutup aurat dia comel dah, hak jahat dia tu jahat sikit tu lah, jahat lah kata. Tapi hak jelas dia ni, kita ataupun orang hak kata dia hak tak tutup ni, hak tak tutup kepala ni, hak tutup kepala ni, dia nak kata ke mana hak dia tu? Dia kata kat orang pelih dah. Hak dia kata kat orang betul, tak napi ada berlaku, tapi peratuhnya tak besar sebenarnya. Peratuhnya tak besar. Kerana dia sendiri yang mentakrifkan jahat tu setara mana. Boleh jadi hak dia tak buat tu, hak kawan tu buat, maka dia menghukum jahat. Hak dia buat bertambah-tambah lagi ni, banyak lagi hak jahat. Tapi dia tak royak lah. Tak ada orang jahat, tak ada orang buat jahat dia mengaku dia royak kat orang dia jahat. Tak. Hak dia buat jahat dia mengaku diri dia baik. Sekarang ni kita tengok pada hukum. Kita tak asin pada perimpangan manusia tu perimpangan manusia pada hukum. Pada hukum ni, hukum kata gapo? Hukum kata kalau buat maksiat, kalau tidak bertobat, dosa. Bila berdosa ni, apa hukumnya dia? Hukumnya dia balasan. Balasan dia apa? Azab. Tapi inilah yang berlaku di akhir zaman ni. Jelas dia buat, tapi dia nak mengkalkan dosa dia buat tu, dan dia berdalih orang pakai molek pun jahat juga. Dia pakai totok gitulah. Pakai totok gitu. Ya, tak napi, itulah sifat manusia. Tapi Allah Ta'ala buka pintu taubat. Tak ada manusia yang sempurna. Pakailah juru macam mana pun, comel macam mana pun. Tapi oleh kerana manusia ni, Nabi sebut kulli bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Memang setiap anak Adam ni tak lepas daripada kesilapan, kelemahan. Tapi kesilapan, kelemahan tu Nabi suruh bertaubat. Bukan suruh berbangga, bukan suruh rasa bangga dengan dosa kita buat. Tak. Bila berlaku, Nabi suruh bertaubat. Allah Ta'ala suruh bertaubat. Tapi berlaku akhir zaman dah buat maksiat nak suruh pula. Berbangga-bangga pula dengan maksiat. Tunjuk kat orang pula. Ni masalah. Kenapa hani manusia yang rugi? Kerana dia tak ada nak beza mana dia hak, mana dia batil, mana dia hak betul, mana dia hak salah. Kita hidup atas dunia ni
nak muhasabah diri kita setiap apa yang kita buat. Kita tengok hak kita buat ni, hak kita amal ni, hak kita kecek ni, betul ke salah? Betul ke salah? Betul ke salah? Kena ada ukur lagi tu. Tahu salah, balik semula. Balik ke pakar jalan. Kalau hak comel betul, terus. Gitu patutnya hidup kita atas dunia ni. Jadi katanya ulama tafsir Ar-Razi ni ayat ni sebagai satu tambih, satu peringatan kepada manusia bahawa akan berlaku manusia yang kehidupannya rugi dan manusia ni kecewa. Wa qila al-muradu bil asri salatul asr. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan Allah Taala waqila ni maknanya adalah ulama dalam perbahasan ni ada juga ulama ia memberi keterangan mengatakan bahawa yang dimaksudkan asar di sinilah waktu asar. Waktu asar boleh jadi ada kelebihan dia sehingga disebut asar ni adalah salatul wusta inda katsirin minal ulama. Dan wa fi isyaratun ila anna umrud dunya al-baqi huwa bainal asr ila al-maghrib. Ulama kata waktu wal asri ini waktu asar. Ada juga yang menghuraikan, yang mengatakan itu satu isyarat, satu petunjuk daripada Allah Ta'ala bahawa umur dunia ni, kehidupan dunia ni, kalau kita nak nilainya, itulah waktu dia sikat antara asar tu je. Pas mai asar dengan waktu maghrib. Tengok-tengok tu boleh buat gapo tak? Kalau orang nukar apa orang beti je dah. Tak gitu. Lokal, tengok jaga lima dah. Tengok jaga lima. Toke tak kata beti, boleh beti dah. Mereka tak kata nak bayar lebih. Apa dia tulis ni? Dia janji dah gitu. Memanglah kita tengok tempoh tu kalau orang main-main tak sepak nak semai asar. Tak sepak nak semai asar. Kalau orang main-main lah. Tambah pula orang kerja je ni jeluah kan. Pomen ke apa tu. Pomen kau tak pomen kau semaya tetap semaya. Tak ada rasa kerja pomen menyebabkan boleh lewat-lewat semaya. Tak ada. Tak ada gitu. Demo tak apalah kerja tempat bersih, tempat suci. Kita ni kerja tempat bolok. Tak. Baik, nak tanya bolok-bolok tu najis ke tak? Kau itai-itai tu najis ke tak? Yang pertama sekali najis ke tak dulu. So, yang keluar mahala air ke tak? Benda-benda hak melekat pada diri kita tu, bila kita ambil air semaya tu, masuk air ke tak? Anggota-anggota wudu. Masuk. Dah kalau masuk semaya pergi jeluah-jeluah gitu. Ya betulnya soh wudu kita dan soh semaya kita. Semaya lah. Jeluah gitu pun daripada tak semaya langsung dengan sebab jeluah. Ataupun duk main bosih-bosih cuci nak suruh macam orang tak kerja seperti dia tu kan. Garis pun duk mari. Tak ada lah gitu. Kerana waktu adalah waktu yang sikat. Waktu yang sikat yang manusia banyak lalah pada waktu asar. Dia kalau kerja bagus pun nak maya lewat ni kerja ni waktu asar. Waktu asar. Zuhur boleh tahan sikit. Isya boleh tahan sikit, subuh boleh tahan sikit sebab dia tak ada gangguan apa-apa sangat. Waktu asar ni kalau kerja kampung, sedap nak kerja. Tak gitu. Lokal-lokal dekat nak asar ni dia jadi mendung sikit, sejuk sikit. Kau sedap kerja. Baru pun sedap kerja. Ni. Tapi yang lebih daripada tu ada ulama kata itulah isyarat umur dunia. Hak kita duk puja-puja sangat, hak kita duk rasa sedap-sedap sangat. Tu je. Kalau nak nisbah sehari tu je. Secara keseluruhannya nak suruh kita rasa khabar kita duduk atas dunia ni, kalau nak tengok sehari-hari kan antara waktu tu je. Waktu asar tu je sebenarnya. Jadi ada ulama ya menghuraikan yang mengatakan bahawa itulah isyarat umur dunia yang berbaki di antara asar dan maghrib. Maka ke atas fa'alal insan an yashtaghila bi tijaratin la khusrana fiha fa innal waqta qad daqa
wa qad la yakunu tudariku ma fata. Maka ke atas manusia ia menyibukkan urusan dia dengan duniawi, termasuklah dalam urusan perniagaan. Janganlah berlaku kerugian padanya pada waktu ini. Qad daqa, waktu ni dia akan jadi kospik. Kemudiannya disebut juga tidak mungkin kita kedapati masa yang telah pergi. Masa hak gedah tu nak balik semula tak mungkin. Hak ke depan tu hak lain dah, masa lain dah. Tapi hak waktu kita tinggal tu tak mungkin dia akan. Contohnya waktu kita umur 7 tahun dulu. Jerit lagu mana pun nak balik semula waktu 7 tahun 8 tahun tu tak mungkin, mustahil. Tak boleh, tak mungkin. Lepas tu kita ke depan sama. Ke depan sama. Mana ke depan kita? Mati. Hak ni kita kira muhasabah dari segi umur dunia ni sikap sangat je berbanding dengan masa-masa akhirat jauh lebih panjang lagi sebenarnya. Kadang-kadangnya hidup di alam barzah tu lebih lama lagi berbanding dengan kehidupan kita ni sebenarnya. Tapi oleh kerana kita ni tak khabar, kita berasa macam lama. Berasa boleh duduk kekal. Tak sebenarnya. Nak beritahunya elok, tu di antaranya dihura berkaitan dengan masa. Masa. Kita sambung dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.